keropok Mukah. Sedap. Salam semua, bertemu kita kembali dan kali ini kita sambung semula siri sejarah Sarawak. Untuk episod kedua, kita akan belajar sedikit mengenai sejarah bahagian Mukah. Diharap sesiapa saja yang menonton video ini sentiasa dipermudahkan urusan dan dipermurahkan rezeki olehnya. Video ini akan memberi sedikit gambaran saja mengenai sejarah bahagian ini sebab saya hanya merujuk kepada sumber-sumber online dan sebuah buku yang baru saya beli di Shopee yang bertajuk Masyarakat Melanau di Sarawak. Buku ini ditulis oleh Profesor Madya Dr. Jainuri Amir. Kalau tak silap saya, beliau sendiri adalah berbangsa Melanau. Memang doktor ni idola saya lah sebab saya selalu jumpa dia, tapi jumpa dalam TV sajalah. Video ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu info bahagian Mukah, asal-usul nama Mukah, info kaum Melanau, peristiwa-peristiwa bersejarah bahagian Mukah dan tempat-tempat bersejarah di bahagian Mukah. Saya tahu video ini sedikit panjang, tapi diharap anda dapat tengok sampai habislah. Mana rugi tambah ilmu kan? Lebih-lebih lagi ilmu yang bermanfaat yang ada kaitan dengan budaya dan identiti Sarawak. Sebelum kita mulakan kelas sejarah kita ini, minta tolong bantu channel ini dengan tekan butang like dan subscribe. Boleh tak capai target 3,000 subscriber? Boleh kan? Pentadbiran negeri Sarawak dibahagikan kepada 12 bahagian dan Mukah ialah bahagian yang ke-10. Bahagian Mukah terletak di wilayah tengah Sarawak. Di dalam bahagian Mukah ini terdapat pula 5 daerah, iaitu daerah Mukah, Dalat, Matu, Daro dan Tanjung Manis, serta 3 daerah kecil iaitu Balingian, Oya dan Igan. Daerah Mukah merupakan nadi bagi bahagian Mukah yang menjadi pusat pentadbiran bahagian. Dengan keluasan kira-kira 6,997 km persegi, penduduk di bahagian Mukah dianggarkan berjumlah seramai 134,900 orang yang terdiri daripada pelbagai etnik, antaranya masyarakat Melanau, Iban, Melayu, Cina dan Bidayuh. Kaum Melanau begitu sinonim dengan bahagian ini. Nanti saya perjelaskan lebih lanjut. Lokasinya yang terletak di pesisiran pantai menjadi faktor kegiatan ekonomi tempatan yang bergantung kepada hasil laut. Antara produk tempatan dan makanan tradisional di sini ialah keropok ikan tenggiri dan ikan parang, tepung sagu atau lebih dikenali sebagai lemantak oleh warga tempatan, berbola sagu, umai, sesar unjur dan pipus. Bahagian Mukah boleh dikunjungi melalui pengangkutan darat, air dan udara. Jalan raya boleh menghubungkan Mukah dengan bandar-bandar lain seperti Bintulu, Sibu dan Sarikin. Baru-baru ini, lapangan terbang baru Mukah telah dirasmikan. Sebelum ini, lapangan terbang Mukah hanya mampu menerima pesawat kecil jenis Twin Otter. Sekarang, ia boleh menerima pesawat yang lebih besar jenis ATR. Buat masa ini, penerbangan dari sini menghubungkan Mukah dengan Miri dan Kuching. Nama Mukah merujuk kepada 4 nama, iaitu bahagian Mukah, daerah Mukah, bandar Mukah dan sungai Mukah. Asal-usul nama Mukah dikatakan wujud sekitar kurun ke-17. Pada masa tersebut, kawasan Mukah hanya dikenali sebagai kawasan negeri Melanau. Pada suatu malam, ketika sebuah kapal pedagang-pedagang berlabuh tidak jauh dari muara sungai Mukah, ada di antara mereka yang terpandang seorang wanita di tepi pantai. Wajahnya cantik menawan. Tidak lama kemudian, wanita tersebut hilang dari pandangan mereka di celah pohon-pohon di pinggir pantai. Keesokan paginya, nakoda kapal ataupun kapten kapal tersebut
Bertanyakan kepada penduduk tempatan, apakah nama bagi kawasan itu? Penduduk tempatan mengatakan kawasan itu tidak mempunyai nama khusus, hanya dipanggil kawasan Melanau saja. Lalu nakhoda kapal ataupun kapten kapal tersebut mencadangkan nama muka bagi kawasan itu bersempena wajah atau muka wanita cantik yang dilihatnya malam tadi. Lama-kelamaan nama muka bertukar menjadi Mukah. Sejauh mana kebenaran kisah ini, wallahualam. Kaum Melanau ialah kaum Bumiputera keempat yang terbesar di Sarawak selepas kaum Iban, Melayu dan Bidayuh. Kaum Melanau mewakili kira-kira 6% daripada 2,400,000 penduduk Sarawak. Orang Melanau menggelarkan diri mereka sebagai Alikau, bermaksud orang asal atau orang kawasan sungai. Alikau atau Likau juga merujuk kepada orang Melanau yang belum mengamalkan agama Islam dan Kristian. Dari segi agama, majoriti mereka beragama Islam, ada juga beragama Kristian dan ada yang masih berpegang kepada kepercayaan lama. Kaum Melanau sering disamakan dengan kaum Melayu walaupun kedua-duanya berbeza. Ini disebabkan percampuran budaya ini berlaku sejak ratusan tahun dulu. Nanti saya akan kongsikan mengenai perkara ini dalam topik era Kesultanan Brunei sebentar lagi. Terdapat sekurang-kurangnya 6 kumpulan dialek Melanau, bermaksud kaum Melanau tidak mempunyai satu bahasa utama atau dialek baku. Contohnya, terdapat perbezaan jelas antara dialek Melanau Bintulu dengan dialek Melanau Mukah atau Rejang. Jadi kebiasaannya bila mereka berbual sesama sendiri yang berbeza dialek, mereka akan menggunakan bahasa Melayu Sarawak. Kalau ada sesiapa yang berbangsa Melanau yang menonton video ini, boleh tak tolong perjelaskan lebih lanjut tentang perbezaan dialek-dialek ini di ruangan komen di bawah. Masyarakat Melanau di bahagian Mukah sering dikaitkan dengan perusahaan sagu sejak dulu lagi. Makanan berasaskan sagu atau rumbia menjadi keutamaan orang Melanau. Pokok rumbia juga mempunyai banyak kegunaan lain seperti pelepahnya yang dibuat atap rumah dan tepungnya juga diekspor ke Eropah sebagai bahan masakan. Tidak hairanlah perdagangan sagu wujud sejak berkurun lamanya. Pasti ramai di antara kita yang pernah dengar tentang kerajaan Majapahit sebab memang ada dinyatakan dalam buku teks sejarah kan. Tapi berapa ramai yang pernah dengar tentang kerajaan Melanau? Cuba angkat tangan jap. Tak ramai. Sebenarnya kerajaan Melanau telah wujud di Pulau Borneo ketika era Majapahit lagi dan ianya ada kaitan dengan sejarah bahagian Mukah. Nama Melanau mula digunakan oleh orang Eropah sebagai versi lain kepada nama Melanau. Kerajaan Majapahit wujud sekitar kurun ke-13 sehinggalah kurun ke-16. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah-wilayah yang kini dikenali sebagai Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Selatan Thailand, Timor Leste dan Kepulauan Sulu. Ketika era kegemilangannya sewaktu pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mempunyai 98 wilayah yang membayar ufti kepada kerajaan itu. Ufti ini dalam bahasa yang lebih mudah seperti wang pelindungan lah. Dan daripada 98 wilayah yang membayar ufti ini, Melanau adalah salah satu daripadanya. Perkara ini telah tercatat dalam satu karya penulisan Majapahit Nagara Kretagama yang ditulis pada tahun 1365. Antara bukti lain kewujudan kerajaan Melanau ini ialah lakaran di peta-peta lama. Sebagai contoh, dalam sebuah peta Catalan Atlas yang dihasilkan pada tahun 1375 di Perancis, ada satu kawasan telah ditandakan sebagai Malau yang dipercayai merujuk kepada Melanau. Perkara ini dikuatkan lagi dengan lakaran peta-peta lain sekitar kurun ke-16 dan 17 yang memaparkan kewujudan kawasan yang bernama Melanau.
Berdasarkan peta-peta ini, lokasi kerajaan ini adalah kawasan yang kini merangkumi bahagian Mekah. Namun berdasarkan catatan sejarah, ketika era kegemilangannya pada kurun ke-14, kawasan pemerintahan kerajaan Melano merangkumi wilayah dari daerah Tutong yang kini di Brunei hinggalah ke Kuala Rajang dengan pusat pemerintahannya di Igan. Pada ketika itu, kerajaan ini diperintah oleh Tugau dan dibantu oleh menantunya Basiong. Penguasaan kerajaan ini mula lenyap apabila Kesultanan Brunei mula mengembangkan pemerintahannya ke wilayah-wilayah lain di Borneo. Di penghujung kurun ke-14, penguasaan kerajaan Majapahit mula menurun. Ini membolehkan Kesultanan Brunei mula meluaskan penguasaannya di Borneo. Ketika era Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah ataupun dikenali sebagai Awang Alak Betatan, baginda telah menghantar utusannya pembakal bangis ke Tutong untuk berjumpa dengan Mawangga. Mawangga ialah wakil bagi Basiong untuk mentadbir kawasan Tutong. Pembakal bangis meminta supaya kawasan Tutong tunduk kepada pemerintahan Kesultanan Brunei. Namun, Mawangga menyuruh mereka berjumpa dengan pemimpin mereka yang sebenar, iaitu Basiong dan Tugau di Igan. Basiong dan Tugau enggan tunduk kepada Kesultanan Brunei dan akhirnya berlaku pertempuran antara mereka dengan tentera Kesultanan Brunei di lembah Sungai Igan. Basiong dan Tugau tidak dapat menandingi tentera Kesultanan Brunei dan akhirnya tewas. Pertempuran itu merupakan titik permulaan perluasan kuasa Kesultanan Brunei. Antara perubahan yang berlaku dalam masyarakat ialah penyebaran agama Islam dalam kalangan kaum Melanau. Perkahwinan campur antara kaum Melayu Brunei dan Melanau turut menjadi faktor perkembangan agama Islam di sini. Antara tokoh masyarakat Melanau yang sangat dihormati di Mekah di era Kesultanan Brunei ialah pehin orang kaya Setia Raja Abang Manai bin Abang Deramat yang lahir pada tahun 1830-an. Tugas beliau ialah menyelesaikan isu-isu sosial masyarakat Melanau. Ketokohan beliau turut dihormati di era pemerintahan Brooke apabila beliau dilantik sebagai Ketua Orang Melanau pada tahun 1883 untuk menjaga hal ehwal masyarakat Melanau. Beliau sebenarnya adalah moyang kepada Gubernur Sarawak sekarang, iaitu Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud yang juga merupakan bekas Ketua Menteri Sarawak. Selain itu, Kesultanan Brunei turut memperkenalkan gelaran pengiran. Gelaran pengiran diberi kepada wakil Kesultanan Brunei yang berperanan mentadbir wilayah tertentu yang diamanahkan. Kawasan Oya, Matu dan Mukah mempunyai beberapa orang pengiran yang dilantik oleh Sultan. Antara pengiran yang terkenal ialah Pengiran Arsyad dan Pengiran Matusin. Namun, mereka berdua terlibat dalam perang saudara menyebabkan kehadiran campur tangan dari James Brooke pada tahun 1850-an dan akhirnya wilayah-wilayah di sini jatuh ke tangan James Brooke. Pengaruh Kesultanan Brunei dalam tempoh lebih dari 400 tahun ini telah membawa banyak perubahan kepada masyarakat di sini, terutamanya dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Pada tahun 1850-an telah berlaku pertelingkahan antara dua pemimpin besar di sini, iaitu Pengiran Arsyad dan sepupunya Pengiran Matusin. Pengiran Arsyad adalah gubernur ataupun wakil Kesultanan Brunei untuk mentadbir Mekah yang dilantik oleh Sultan Abdul Mukmin. Pengiran Matusin pula ialah anak jeti Mekah dan menguasai kawasan hulu sungai, iaitu kawasan pengeluaran sagu. Konflik yang berlaku di antara mereka berpunca daripada pertelingkahan dalam isu pembayaran dan pengutipan cukai sagu. Beberapa episod pertelingkahan ini berlanjutan dalam beberapa tahun dan akhirnya Pengiran Arsyad telah terbunuh. Isu ini telah menjejaskan kegiatan perdagangan sagu. Anak Pengiran Arsyad iaitu Pengiran Dipa telah meminta bantuan dari abang iparnya iaitu Syarif Masahur. Pernah bacakan dalam buku teks tentang Syarif Masahur ni. Secara ringkas, beliau merupakan salah seorang wira Sarawak yang bangkit menentang Brooke. Memandangkan konflik di antara penyokong Pengiran Arsyad dan Pengiran Matusin semakin memuncak, Pengiran
Sultan Matusin telah melarikan diri ke Kuching. Pangeran Dipa pula menggantikan ayahnya sebagai Gubernur Mukah. James Brooke mula campur tangan dalam hal ini kerana dia menganggap konflik itu membawa ancaman kepada kerajaan Sarawak yang ditadbirnya dan memberi kesan yang tidak baik kepada pedagang-pedagang dari Kuching yang bergantung dengan sumber sagu dari Mukah. Bermula tahun 1857, James Brooke telah mendapat izin dari Sultan Brunei untuk campur tangan dalam konflik tersebut. Rentetan kemelut di antara Brooke dan Sharif Masahor, Pangeran Dipa telah menyekat kemasukan pedagang-pedagang dari Sarawak daripada memasuki Mukah. Pedagang-pedagang dari Kuching yang merupakan wilayah pentadbiran James Brooke telah kerugian daripada sekatan tersebut. Jadi pada tahun 1860, James Brooke telah menyerang Mukah untuk membuka sekatan tersebut dan akhirnya sekatan itu telah dibuka. Namun James Brooke tetap tidak berpuas hati dan ingin menyelesaikan isu itu buat selama-lamanya. Dia juga berniat untuk mengambil kesempatan itu untuk meluaskan penguasaannya di Borneo. James Brooke mendesak Sultan Abdul Mukmin untuk memanjatkan wilayah-wilayah Kesultanan Brunei dari Kuala Sungai Samarahan hinggalah ke Tanjung Kidurong dengan tawaran $12,000 setahun. Akhirnya Sultan Abdul Mukmin mengalah dengan desakan tersebut. Pada 6 September 1861, Kesultanan Brunei telah memanjatkan 10 wilayah kepada James Brooke, iaitu Samarahan, Sadong, Batang Lupar, Saribas, Kalaka, Rejang, Matu, Oya, Mukah dan Bintulu. Sejak itu, Mukah berada di bawah penguasaan Sarawak. Berdasarkan perjanjian perlindungan di antara British dengan Brooke, Sarawak berada di bawah perlindungan British sewaktu era Perang Dunia Kedua. Jadi, British bertanggungjawab untuk mempertahankan Sarawak dari serangan luar. Namun, kekuatan tentera British ketika itu banyak dikerahkan untuk menentang Nazi Jerman dan Itali di Eropah. Jadi, pertahanan Sarawak seperti telur di hujung tanduk. Tentera Imperial Jepun mula memasuki Sarawak melalui Miri pada 16 Disember 1941. Pada awal pagi 19 Disember, lampu limpah di muara Sungai Oya dipasang menandakan beberapa kapal tentera Imperial Jepun sedang membuat tinjauan di kawasan perairan yang berhampiran. Pada 23 Disember, sekitar pukul 3.30 petang, 3 pesawat Jepun berlega di ruang udara Oya dan menggugurkan 2 biji bom. Beberapa minit kemudian, giliran Mukah pula digugurkan 3 biji bom. Namun, tiada kematian dilaporkan. Mungkin kejadian itu sekadar menakut-nakutkan pertahanan British. Pada masa yang sama, kapal-kapal Jepun sedang melalui kawasan perairan Mukah yang dalam perjalanan menuju ke Kuching. Keseluruhan pesisiran pantai Sarawak jatuh ke tangan Jepun dalam masa yang begitu singkat, hanya dalam tempoh 2 minggu sahaja. Penguasaan Jepun di Borneo berakhir pada tahun 1945. Jerunai adalah salah satu lambang yang bersejarah bagi masyarakat Melanau. Jerunai telah dijadikan tempat persemadian orang-orang bangsawan Melanau pada masa dahulu. Jerunai hanya diperbuat daripada kayu belian yang besar dan cukup tua kerana kayu jenis ini tahan lama kepada cuaca panas dan hujan hingga ratusan tahun. Pada tiang jerunai dikorek 2 atau 3 lubang. Lubang di bahagian bawah dan tengah adalah untuk menempatkan mayat atau rangka tulang si mati dan barangan bernilai sebagai bekalan di alam lain. Sementara lubang di bahagian atas dihaskan kepada hamba abdi atau orang-orang yang dipilih khas oleh si mati sewaktu hidupnya. Rumah panjang Melanau di Kampung Sok di daerah Matu.
berusia lebih 100 tahun. Rumah panjang ini merupakan satu-satunya rumah panjang Melanau asli yang masih ada selain rumah panjang replika di Kampung Budaya Sarawak yang terletak di Kuching. Perbezaan ketara rumah panjang ini dengan rumah panjang kaum Iban ialah ruainya berada di tengah-tengah. Kini rumah panjang ini sudah tidak didiami lagi kerana keadaannya yang sudah uzur dan penduduk-penduduk asal sudah mendirikan rumah sendiri. Namun ia masih boleh dikunjungi. Muzium Mini Sapan Puloh terletak di Kampung Telian Tengah. Apa yang dipamerkan di sini berkaitan dengan adat, kebudayaan dan warisan kaum Melanau. Barangan atau artifak dalam muzium ini merupakan hak milik persendirian dan hampir kesemuanya adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang. Antara artifak yang paling lama ialah barangan pinggan mangkuk porselin dari China yang berusia 200 hingga ke 300 tahun. Tidak jauh dari muzium ini adalah Lamin Dana. Perkataan Lamin Dana dalam bahasa Melanau Mukah bermaksud sebuah tempat tinggal lama atau rumah tradisi etnik Melanau di Sarawak. Lamin Dana merupakan binaan rumah Melanau tradisional berbentuk sebuah rumah tinggi. Rumah ini sebenarnya merupakan tempat penginapan yang berkonsepkan pengalaman budaya kaum Melanau. Serombong yang mempunyai sejarah yang tersendiri ini terletak bersebelahan kuil Cina di Jalan Pasar Bandar Mukah. Dengan ketinggian 20 meter, ianya masih kukuh dan merupakan tinggalan sebuah kilang sagu pada abad ke-19. Kejatuhan harga sagu pada abad ke-20 menyebabkan banyak kilang sagu tidak dapat meneruskan operasi. Namun, kini industri sagu daripada pokok rumbia ini masih berkembang dan kekal sebagai sumber utama ekonomi di sekitar Mukah. Sekian saja untuk kali ini. Syabas dan terima kasih kerana sudi menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe dan semoga berjumpa lagi. Ma'assalamah insya-Allah.